Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan belajar sambungan untuk 7.13. Okey. So, menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okey, standard prestasi untuk kali ini bila menyelesaikan masalah, okey, murid perlu menguasai tahap 4 ataupun 5. Baiklah, ini sebagai peringatan. Okey, bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa? Okey, sebagai contoh, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Jika laju kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66.2/3 km per jam, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Okey, mari kita jawab soalan yang pertama. Okey, so nota di sini cikgu dah diberikan. Okey, laju purata, apa persamaannya? Okey, so dari Seremban. Okey, dari Seremban nak ke Rawang. Kelajuannya, laju puratanya 66.2/3. So, macam mana kita nak kira jarak? Okey, ingat, bila nak kira jarak iaitu distance, kita akan ambil kelajuan darab dengan masa. S darab dengan T. So, untuk penyelesaian, jarak sama dengan laju darab masa. 66.2/3 km per jam darab 1.5 jam. Kenapa 1.5? Kita lihat pada graf. Okey, 1 jam, 1.5. Baiklah, so jawapannya, okey, cikgu cancelize J negeri 1 dengan J ni, tinggallah 100 km. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan B ya. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. Okey, dari Seremban nak ke Lumut. Right. Dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam untuk sampai di Lumut dari Rawang. So, sekarang ni dia nak pergi ke Lumut. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Sekarang kita tahu jarak di antara Rawang dengan Lumut. Okey. Sini dia kata Seremban ke Lumut adalah 300. So, kita perlu tahu jarak di antara Rawang ke Lumut. So, R ini tadi adalah 100. So, 300 tolak 100 bersamaan 200. So, kita dah tahu Rawang ke Lumut 200 km. So, macam mana kita nak selesaikan? Nak mencari masa pula. Okey. So, dah beri 80 km per jam adalah laju. Okey. Laju puratanya. So, masa yang diambil, kita ambil 200 tadi. Okey, sebab 80 km per jam ini mewakili dari Rawang nak ke Lumut. Okey, 200 km bahagi dengan 80 km per jam. So, kita akan dapat 2.5 jam. Okey, so di sini kita nak lihat, kita nak sambungkan gambar rajah. Dia kata lengkapkan graf jarak masa. So, bila nak sambung gambar rajah, kita perlukan lagi 2.5 jam. So, sini sampai sini 2.5. So, kita tambah lagi 2.5 jam. So, kita tarik garis graf tersebut. Okey. So, labelkan ni. Tambah lagi label. Okey. Dari 100 ke 200 hingga ke 300. Sebab jaraknya dari Seremban ke Lumut adalah 300. So, kita tambahkan sahaja. Right. Itu soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama. Okay, yang kedua. Right, kita pergi ke Kuala Lipis. Okay, sekarang ni graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Cameron Highland. Wow. Okay, graf PBQ. So, kita lihat yang hijau ini, PBQ mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis untuk menghadiri perkahwinan sepupunya.
Okey, ini mewakili dari Cameron ke Kuala Lipis. Okey, yang turun ke bawah ni. Alright, graf OABC. OABC. Okey, mewakili perjalanan Encik Raven, okey, dari Kuala Lipis, okey, dari Kuala Lipis ke Cameron Highland. Okey. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Bila disebut kadar perubahan jarak terhadap masa, ini merujuk kepada kelajuan. Okey, merujuk kepada laju. So, kita lihat di sini, OA dan BC sama. Maksud kecerunannya adalah sama. Okey. Bila kecerunan sama, ini menunjukkan kadar perubahan terhadap masa OA dan kadar perubahan jarak masa B sini sama. So, that means kecerunannya sama. So, kita buat perbandingan lah kecerunan OA dengan BC untuk dapatkan nilai T. Okey, so cikgu jadikan 65 tolak 0 bahagi 52 tolak 0 untuk OA. Untuk BC, guys, 135 tolak dengan 65. Dan dari segi masa pula, kita ambil T tolak 77. So, kita selesaikan menggunakan kaedah-kaedah persamaan linear yang kita dah belajar. Okey, 65 darab T tolak 77 sama juga dengan 70. Okey, 135 tolak 65 ni 70 darab 52. Okey, untuk dapatkan T, kita fokus kepada T. So, cikgu ubahkan ke bawah 70 darab 52 per 65. Okey, so kita akan dapat, okey, bila kita dah 56. Okey, and then kita transferkan 77 ni jadikan tambah. So, masa yang diambil adalah 133 minit. Okey, so berhati-hati sewaktu membuat langkah-langkah penyelesaian ya. Okey, soalan yang kedua ya. Okey, untuk soalan yang kedua. Laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Okey, Encik Manaf ini ya, PBQ ni. Okey, hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Okey, kita perlu kira perjalanan Encik Manaf. Okey, masa perjalanan Encik Manaf dan masa perjalanan untuk Encik Raven lah. Okey, so macam mana kita nak kira? Encik Raven kita dah kira sebentar tadi iaitu 133 minit. Okey, macam mana nak cari jumlah masa perjalanan Encik Manaf dalam minit? So, kita tahu laju puratanya 72 km per jam. So, kita kena cari masa. So, berdasarkan ni jadual ni nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. So, jom kita kira jarak Encik Manaf. Okey, kalau lihat di sini berapakah jarak yang dilalui Encik Manaf? 135. Okey, awak tengok di sini jarak yang dilalui Encik Manaf, okey, dari Cameron Highland dia nak pergi Kuala Lipis ni adalah 135. Okey, kita bahagi dengan laju puratanya. And then kita dapat 1.875 jam. Tapi dia nak dalam minit, kita akan darab semula dengan 60. Maka itu masa yang diambil oleh Encik Manaf ialah 112.5 minit. Apakah bezanya? So, ingat bila nak kira beza, kita ambil yang besar tolak yang kecil. Alright, so dapat 20.5 minit. Baiklah, kita teruskan. Kita lihat, harap anda faham step-step yang telah diajar. Kita teruskan. Kita bincang lagi dua soalan sebelum anda menyelesaikan soalan-soalan berdasarkan buku teks dan juga modul MORE. Okey, soalan 1, jom kita bincang. Alright, kita di sini kita ada Rizal. Okey. Alright, graf jarak masa di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OE mewakili Rizal. Okey,
Zal. AB mewakili Jeffrey. Okey, O, A, B, C mewakili Jeffrey. Tapi kita lihat di sini, AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. Okey, mari kita hitung kerugian masa yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan tersebut. Kita lihat di sini AB berapa banyak masa yang dia telah rugi. So 9 tolak 6 bersamaan dengan 3 saat. Okey, Jeffrey dah hilang 3 saat. Baiklah, yang seterusnya. Okay, did Jeffrey have the chance to become the champion in the 100-meter event if he did not fall down and manage to maintain his speed for the whole run? Justify your answer. Okay, so di sini bila kita lihat, okay, jika dia tidak jatuh, okay, Jeffrey dapat menghabiskan ataupun Jeffrey dapat menjadi Johan kerana masa larian yang diambil hanya 13 saat. Beza kamu lihat sini ya. Kalaulah si Rizal 16, Rizal adalah 14. Okey, kalau di sini kita lihat Jeffrey 16 saat. So kalau kita buang 3 saat tadi, 16 tolak 3, so masa larian Jeffrey sepatutnya 13 saat. So lebih cepat 1 minit sebelum Rizal. So, itu yang dinamakan memberikan justifikasi berdasarkan masalah yang diberi. Alright. Soalan kedua anda perlu menyelesaikan sendiri. Soalan 3. Alright, kita pergi ke Padang Besar. So Encik Jamal ke Padang Besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Jitra, mereka singgah ke Bukit Kayu Hitam. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Jitra. Kita lihat yang pertama, soalan pertama, hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Jika kamu lihat di sini, cikgu dah bulatkan ni. Ini yang dinamakan keadaan pegun. So nak cari tempoh masa, simple saja. 55. Mana datang 55? Ni di bawah ni. 55 tolak 30 bersamaan 25 minit. Padang Besar nak ke Bukit Kayu Hitam. Singgah sebentar, minum petang. Kemudian pulang semula ke Jitra. Soalan B. Diberi laju purata dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam ini 66 km per jam. Tentukan nilai P. Dia suruh kamu cari nilai P. So, di sini kita lihat dia punya jarak dari Padang Besar ke Kayu Hitam ni. Di sini dia tulis 60. So, kita nak tahu berapa nilai P. So, caranya di sini, 60 tolak dengan apa-apa pun kita kena selesaikan. Kita kena cari jarak di sini. Cikgu keluarkan dulu ni. Yang ini, tengok palang ni kita kena cari jarak ni dulu. So, macam mana nak cari jarak ni? Ini dah kita tahu kecerunan kan? So, kita perlulah kira 66 km per jam darab 30 per 60 jam. Ini menunjukkan nak cari apa ni? Nak cari distance. Bila kita darab laju dengan masa, kita akan dapat distance ataupun jarak. So yang coklat ni, jarak ni bersamaan dengan 33. So nak cari P. So kita terpaksa tolak lah. Di perantaraan ini 33. Nak cari P. 60 tolak 33 bermaksud P ini adalah 27. Soalan yang kedua, hitung jarak di antara Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam. Kita dah selesaikan tadi. Iaitu 33 km. Sebab dia dah bagi tahu kelajuan dia. Laju purata kita gunakan. Gunakan formula. Laju darab dengan masa, kita akan dapat jarak. Soalan. Ini soalan yang seterusnya, soalan C. Soalan C, dia mahukan masa. Hitung nilai T di sini.
Okey, Encik Jamal memandu dengan laju purata. Okey, daripada Bukit Kayu Hitam ke Jitra ni kelajuan dia 64.8 km per jam. Dia suruh kamu cari nilai T. Okey, baiklah di sini. Okey, nak cari masa, mestilah jarak bahagi dengan kelajuan, speed. Okey, distance divide by speed. So, distance di sini kita dah kira tadi 27. 27 bahagi 64.8 km per jam bersamaan dengan 5/12 jam. Oh, 15/12 jam. Jawapan nak dalam bentuk apa, Dek? Okey, dalam masa. Jawapan mesti dalam bentuk minit. So, macam mana kita nak convert kepada minit? Macam biasa, kita darab semula dengan 60. So, kita dapat 25 minit. So, bermaksud 55 tambah 25 minit, T itu adalah 80 minit. Baiklah, dapat? Adakah anda faham? Okey, seterusnya yang terakhir di sini, hitung laju purata kelajuan perjalanan dalam kilometer per jam. Cikgu dah keluarkan formulanya. Okey, sekarang nak cari laju purata keseluruhan. Lihat di sini. Jarak yang diambil dari Padang Besar ke Jitra hanya 60 km. And then, masa yang diambil di sini adalah 80 minit. So, kita kena convert kepada jam. That's why cikgu tulis di sini 80/60. Okay, ni untuk pertukaran ya. Jangan buat-buat lupa pertukaran unit. Minit ke jam, jam ke minit. Macam mana? Kena tahu. Alright. So, 45 km per jam. Okey. Itu soalan-soalan yang kita dah bincang. Okey, soalan yang keempat, soalan otak. So, cikgu harap anda cuba selesaikan soalan otak ini. Okey. So, setakat itu saja untuk kali ini. Okey, pastikan anda menyelesaikan praktiskan diri 7.1C nombor 1 hingga 4. Dan juga modul and more muka surat 103 hingga 104 nombor 5 dan 6. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Bye-bye.